Buletin Didik 21 Oktober bersama saya Fazilahani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 103 pelajar tahap 2 sesi akademik 2022-2023 College Genius at Pintar Negara diraikan dalam majlis graduasi College Genius at Pintar Negara ke-11 siang tadi. Sejak ditubuhkan pada tahun 2011, seramai 900 pelajar telah menjalani sesi pembelajaran di College Genius at Pintar Negara. College Genius at Pintar Negara merupakan satu-satunya pusat kecemerlangan di Malaysia yang menyediakan keperluan pendidikan yang selaras dengan keperluan kognisi pelajar pintar. Anak-anak ini bukan sahaja mengambil peperiksaan high school diploma, mereka juga akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun hadapan dan mereka telah pun mengambil peperiksaan SAT yang mana untuk membolehkan mereka memohon keluar negara. Skor tertinggi yang kita perolehi pada tahun ini untuk SAT baru-baru ini adalah 1,560 daripada 1,600. Inilah antara calon-calon yang akan kami bawa untuk menawar ataupun membawa untuk dicadangkan memohon untuk Universiti Ivy League di Amerika bila kami pergi nanti pada bulan 11. Selain 103 pelajar menamatkan pengajian dalam high school diploma, 52 pelajar menerima anugerah pengarah, selain 9 lagi pelajar mendapat anugerah khas dan tertinggi. Mungkin pusat Genius at Pintar ini dia mempunyai kurikulum yang agak mencabar dan sejujurnya sepanjang pengajian saya ada beberapa subjek yang saya berasa sedikit sukar dan sebagainya. Mungkin ada masanya saya mendapat keputusan yang tidak sebegitu cemerlang, tetapi saya berasa bahawa support system yang ada di college ini dapat membantu saya untuk menempuhi cabaran tersebut. First year, second year saya ambil masa sikit untuk familiarize dengan suasana di sini. Tapi makin lama saya makin selesa dengan sini sebab environment dia sangat dia bagi pelajar ruang yang sangat banyak dan peluang yang besar untuk pelajar explore around. For example, kami ada kelab robotik, so saya pun ahli robotik. Saya dapat experience, saya dapat peluang untuk try dalam bidang robotik lah. Sementara itu, bagi anak kelahiran Sabah Naim Zionri Sulani mahu menjadikan anugerah kepimpinan itu sebagai pendorong kepadanya untuk meneruskan cita-citanya menjadi pemimpin. Dia yang merupakan perwakilan termuda dalam persidangan Dun Belia Sabah mewakili kawasan Kundasang dan anak sulung daripada 3 beradik juga mahu berjaya dari segi akademik demi mengubah nasib keluarga. Ibu bapa saya semasa saya belajar di sini, setiap kali kalau saya balik ke cuti, ibu bapa saya mesti akan tolong membelikan saya barang-barang lah. Dan barang-barang itu selalunya memang dia memerlukan belanjaan besar lah. Jadi bagi saya itu merupakan satu memang pengorbanan besar dan kadang-kadang saya pun berasa terharu dengan ibu bapa saya kerana walaupun kami bukan daripada keluarga yang senang, ibu bapa saya bukannya orang senang tapi mereka tetap berusaha untuk mencari rezeki untuk menanggung saya belajar di sini. Majlis bertujuan memberi pengiktirafan kepada pelajar yang mencapai kecemerlangan dari aspek akademik, ko-kurikulum, sasiah diri dan kreativiti. 59 buah sekolah terpilih untuk anugerah pengurusan skim pinjaman buku teks SPBT Cemerlang Peringkat Kebangsaan 2022. Anugerah dianjurkan Kementerian Pendidikan KPM, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP sebagai menghargai dan mengiktiraf warga sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Sekolah yang terpilih terdiri daripada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Menengah. Program diadakan setiap 2 tahun dan mempertaruhkan 6 kategori. Ia termasuk kategori Sekolah Kebangsaan, kategori Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil, kategori Sekolah Agama Rakyat, kategori Sekolah Menengah dan kategori Jabatan Pendidikan Negeri. Bagi kategori Sekolah Agama Rakyat, Sekolah Menengah Agama SMA Kerajaan Johor, Keluang meraih tempat pertama. Menurut penyelaras SPBT sekolah itu, Siti Nurbaya Abu Hassan, kemenangan kali ini semestinya amat membanggakan kerana ia merupakan kali kedua sekolah berkenaan muncul johan selepas penyertaan pertama pada tahun 2017. Ditanya mengenai inovasi yang telah direka khas untuk pengajaran dan pembelajaran PDP, terutama ketika pandemik COVID-19, penggunaan iPad digunakan sepenuhnya.
Alhamdulillah sekolah kami ada juga diberi kemudahan iPad. Jadi kami gunakan kemudahan iPad itu sepenuhnya. Contohnya untuk menyediakan nota, buku teks digital menggunakan iPad tu. Jadi contohnya kuis juga kami adakan untuk pelajar dapat gunakan iPad untuk menyertai kuis. Itulah antara kelebihan saya rasa sekolah inovasi daripada sekolah kami. Johan bagi kategori sekolah menengah pula dirangkul oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tunku Miri, Sarawak. Penyelaras SPBT-nya, Lee Xiangju berkata, kemenangan kali pertama ini secara tidak langsung menaikkan lagi semangat warga sekolah, terutamanya pelajar dalam menghasilkan lebih banyak inovasi. Sebenarnya sekolah kami telah mengadakan banyak inovasi dan yang paling popular di sekolah kami adalah inovasi dari aspek vermicompost. Vermicompost ini adalah kita gunakan, dia macam kita nak buat bedding tu. Okay, semasa kita buat penyediaan bedding itu, kita gunakan buku teks yang sudah dilepuskan itu. Okay, lepas tu kita bercampur lagi dengan tinja kambing, lepas tu kita campur lagi dengan daun kering dan sebagainya. Okay, dijadikan sebagai bedding dia. Lepas tu kita masukkan cacing tersebut. Jadi daripada tinja, daripada cacing itu dijadikanlah sebagai baja organik. Tambahnya, kemenjadian murid turut menjadi keutamaan apabila mereka digalakkan terlibat dalam proses inovasi itu. Kemampuan Universiti Kuala Lumpur, Institusi Teknologi Maklumat Malaysia UniKL MIIT terus diiktiraf. Terbaru semalam, UniKL MIIT menerima anugerah emas sebagai institusi TVET terbaik peringkat ijazah pada Majlis Anugerah Institusi Pendidikan TVET at KPLB. Anugerah disampaikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid. Menurut Datuk Seri Mahathir, anugerah institusi pendidikan TVET at KPLB julung kali diadakan dan melibatkan 280 institusi TVET di bawah kementeriannya. Beliau berharap anugerah ini menjadi galakan kepada institusi terbabit untuk menaikkan motivasi ke arah pencapaian serta sumbangan yang lebih aktif. Panel ini memberi pengiktirafan tahunan kepada tiap-tiap institusi berasaskan kepada apa bidang mereka dan di mana mereka sijil, diploma dan juga degree. So saya ingat sesuatu yang ditunggu-tunggulah oleh institusi pendidikan TVET. Sekurang-kurangnya mereka dapat tahulah mereka punya setakat mana dia punya benchmarking yang ada di dalam KPLB, khususnya yang kita panggil sebagai TVET. Pada majlis itu, beliau menyampaikan 13 anugerah yang dipertandingkan di bawah 4 anugerah utama, iaitu anugerah institusi terbaik, anugerah pengajar terbaik, anugerah pelajar terbaik serta anugerah ikon TVET at KPLB. Alhamdulillah, anugerah ini akan memberi lebih lagi semangat kepada saya dan untuk teruskan lagi untuk masa hadapan. Maksudnya kita sebagai usahawan, kita perlu berusaha keraslah untuk memajukan usaha Bumiputera dan untuk mencapai matlamat kita. Saya tak pernah menjangkakan yang saya akan dapat anugerah ini. Tapi bila anugerah telah dimengeni oleh saya rasa ia dapat memberikan saya satu motivasi lah untuk saya lebih maju ke depan. Dan untuk macam game tu mungkin saya boleh menghasilkan lebih banyak game-game yang menarik, Islamic game. Selain itu, Institut Kemahiran MARA IKM Kota Kinabalu dinobatkan sebagai institusi TVET terbaik peringkat sijil. Manakala MARA Japan Industrial Institute MJII meraih anugerah institusi TVET terbaik peringkat diploma. Sebelum ini, Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Masjid Tanah Melaka melakar sejarah menjadi institusi pendidikan TVET pertama menerima anugerah platinum daripada Suruhanjaya Pensijilan dan Akreditasi Asia Pasifik APACC pada April lalu. 6 lagi institusi di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA iaitu MARA Japan Industrial Institute MJII KKTM Kuantan, KKTM Ledang, KKTM Sri Gading, KKTM Rembau dan KKTM Kemaman turut meraih anugerah emas di peringkat Asia Pasifik. Selepas pembuatan baja kompos, tanaman dan masakan, Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang di Simpang 4 Perlis terus mempelbagaikan kemahiran kepada murid berkeperluan pendidikan khas. Kali ini mereka berinovasi dengan kemahiran seni manik. Inovasi itu bersesuaian dengan kurikulum standard Sekolah Menengah KSSM, kefungsian rendah KR bagi pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI.
Projek itu melibatkan 35 pelajar PPKI, manakala 17 pelajar lagi menumpukan program kemahiran vocational spesifik KVS, antaranya pembuatan baju kompos serta tanaman harum manis dan kelapa matak. Menurut penolong kanan pendidikan khas, Cikgu Maizah Johar, kemahiran seni itu mula dilaksanakan sejak 2016 namun bukan sebagai projek yang diberi tumpuan. Ia kembali diusahakan kebelakangan ini sejak permintaannya meningkat untuk dijadikan cenderamata kepada tetamu yang mengunjungi sekolah. Saya tengok permintaan dia, ada permintaan dan belum ada sekolah yang buat magnet pokok bunga ni lah. Jadi kami ajak, jadi yang ni bagusnya dia meliputi semua murid. Kalau budak pelajar Down syndrome, kita akan bagi dia kira magnet dan masukkan magnet dalam dawai. Dan ada pelajar yang berkebolehan sikit, dia pintar lah. Sebab budak Down syndrome dia tak boleh pintar, jadi dia berkira, kita ajar dia kira, dia pintar dan yang lain dia akan tolong pasang lah. Jadi satu pokok bunga ni perlu 5-6 orang tolong buat. Yang ni lah seni magnet yang kami tumpukan ni. Jadi waktu-waktu yang dalam keadaan pukul 12, pukul 1 sesuai lah duduk dalam bilik ajar. Pelajar PPKI dilihat mampu berkomunikasi dengan baik sebagai satu pasukan. Kriteria kejayaan projek ini apabila pelajar dapat melakukan sendiri pilihan bentuk dan warna pasu untuk dipadankan dengan bunga manik. Hiasan pada pasu juga adalah hasil kreativiti pelajar sendiri. Buat bunga dulu ni. Tu buat batang lah. Tu balut. Ni. Semua tu adik buat sendiri? Ya. Siap bukan dia buat apa? Siap. Nak letak dalam pasu? Tak dalam pasu dah. Sini. Cikgu Maizah yang juga ikon guru PPKI Negeri Perlis juga berkongsi perancangan akan datang iaitu seni quilling dalam mempelbagaikan kemahiran kepada pelajar PPKI. Seramai 5,694 mahasiswa Institusi Pendidikan MARA IPMA daripada keluarga B40 menerima peranti di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dalam satu kenyataan memaklumkan hampir 10,000 permohonan daripada 5 institusi IPMA diterima pihaknya. Peranti ini diberikan kepada mahasiswa yang layak di bawah fasa 1 bermula pada 3 September lalu. Manakala pengagihan peranti di bawah fasa 2 pula telah mula diagihkan pada bulan Oktober selepas permohonan fasa 2 dilanjutkan hingga 30 September lalu. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata, peranti itu diberikan secara hak milik kepada mahasiswa tanpa perlu memulangkannya semula kepada kerajaan. Antara mahasiswa yang menerima peranti itu ialah mahasiswa dari Universiti Kuala Lumpur UniKL, Universiti College Agroscience Malaysia, College University Polytech MARA, College Polytech MARA dan German Malaysian Institute. Pelbagai persiapan dilakukan masyarakat Hindu menjelang sambutan Deepavali Isnin depan. Di Tawau, Persatuan India Tawau Sabah menghiasi bulatan Jalan Chester antara lokasi tumpuan masyarakat di daerah itu. Sempena sambutan Deepavali, Persatuan India Tawau berpeluang menghiasi bulatan jalan berkenaan dengan hiasan kebudayaan penganut Hindu. Hiasan yang dilakukan untuk kali kelima itu dilakukan dengan kerjasama Majlis Perpandaran Tawau MPT. Hiasan ini kami mengambil masa lebih kurang 3 hari. 3 hari untuk bersiapkan ini. Kebanyakan bahan kami bawa dari Semenanjung dan saya ambil kesempatan ini untuk terima kasih kepada Presiden NBT dan kaki tangan mereka.
kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Permandangan memberi bantuan sokongan untuk kami untuk buat hiasan, walaupun kami mempunyai komuniti yang agak kecil di Tawau, tapi kami sumbangkan apa yang patut kami sumbangkan untuk rakyat Tawau. PLAS Malaysia berhad menjangkakan 1.9 juta kenderaan akan menggunakan semua rangkaian lebuh raya kendaliannya sempena perayaan Deepavali dan cuti tambahan persekolahan bermula hari ini hingga Rabu nanti. Ketua Pegawai Operasinya, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, PLAS mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA untuk membantu orang ramai merancang perjalanan mereka. Katanya, jadual cadangan waktu perjalanan turut membantu syarikat konsesi lebuh raya itu mengagihkan trafik yang bergerak di pelbagai destinasi. TTA bertujuan mengagihkan trafik dan mengurangkan kesesakan di lebuh raya terutamanya di lokasi kritikal, plaza tol dan kawasan rehat sepanjang musim perayaan. Katanya, PLAS dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Polis akan mengaktifkan ujian awam Smart Lane yang melibatkan pembukaan dan penggunaan lorong kecemasan kepada kenderaan di laluan Bukit Tambun Plaza Tol Juru dan Sungai Petani Selatan hentian sebelah Tikam Batu bagi mengurangkan kesesakan. Tiada penutupan lorong atau kerja penyelenggaraan serta naik taraf atau pembinaan dilaksanakan di lebuh raya kendaliannya sehingga Selasa ini. Petani di Nazipur, daerah Pirojpur, Bangladesh memilih untuk beralih kepada tanaman terapung berikutan kenaikan paras air laut dan sungai. Dan meskipun tuaian dapat dilakukan 5 kali setahun, hanya tanaman tertentu sesuai menggunakan kaedah penanaman terapung. Teknik ini dipercayai mula digunakan sejak 200 tahun lalu berikutan musim hujan yang panjang di Bangladesh, kebiasaannya sehingga mencapai 5 bulan dalam setahun. Di Nazipur ketika ini, sebanyak 120 hektar kawasan sudah pun ditanam dengan tanaman terapung. Taman pula kerana ketika ini jumlah kawasan dinaiki air semakin luas dan dalam tempoh yang lebih panjang, antara 8 hingga 10 bulan. Dan meskipun rata-rata 6,000 petani terbabit sudah mula hidup berdikari, kenaikan kos terutamanya bagi membuat batas daripada rakit menjejaskan pendapatan mereka. Sejak setahun lalu, kenaikan kos adalah lebih 4 kali ganda daripada 1,000 taka kepada 4,500 taka atau RM200 tahun ini. Setiap rakit pula mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan dan perlu ditukar setiap kali selepas musim menuai. Mengikut Indeks Risiko Iklim Global tahun 2021, Bangladesh disenaraikan di tangga ke-7 negara paling teruk terjejas akibat perubahan iklim. Laporan Dana Mata Wang Antarabangsa IMF tahun 2019 pula menyebut kenaikan air laut dan hakisan pantai boleh menyebabkan Bangladesh kehilangan 17% kawasan datarannya dan 30% pengeluaran pertanian menjelang tahun 2050. Pencari bakat terkenal Simon Cowell mengumumkan mahu kembali menggunakan kelebihannya. Bezanya untuk misi terbarunya itu, Cowell tidak mahu lagi menggunakan rancangan di televisyen. Sebaliknya memilih laman web sosial media TikTok sebagai medium terbarunya untuk mencari bakat baru. Melalui kaedah terbaru itu, peserta diberi peluang untuk mengubah suai beberapa buah lagu yang dimuatnai oleh Cowell melalui perkhidmatan stem drop. They can write the verse, the bridge, they can make it slow, fast, they can change it into an R&B song, pop song, country song, rock song, whatever. It's completely up to them. Menurut Cowell, lagu pertama yang dipilihnya ditulis oleh penerbit rekod berasal dari Sweden, Max Martin, yang pernah bekerja dengan penyanyi ternama seperti Britney Spears dan The Weeknd. Stem Drop akan dilancarkan pada 26 Oktober ini dan setiap 10 minggu satu lagi lagu baru akan dimuat naik. Cowell terkenal selepas menjadi juri bagi rancangan bakat TV The X Factor dan American Idol.
Sukan bahang untuk penentuan juara Piala AFC semakin terasa menjelang sehari sebelum sepak mula. KL City menganggap lawannya Al-Sib dari Oman adalah pasukan pilihan untuk gelaran juara musim ini di sebalik mendapat kelebihan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. If you check the odds, I believe that is again against us. SIB is run a really good team. First is you need to compare level. Oman football is 70-50 in the world. Malaysian football is double, 148 I think. And SIB have 5-6 national players. They have few guys that play versus Japan. They beat Japan in qualification for the World Cup. So on that side, you must say that SIB definitely is favourite. Tambah Hodak, KL City hanya boleh dianggap mempunyai kelebihan bermain di gelanggang sendiri jika perlawanan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Hodak yakin jika hujan, itu mungkin menjadi kelebihan besar buat KL City. No, I don't agree with that. There is no favorite in the finals, you know. The finals can anyone take it. It depends on how mentally you are prepared yourself in the 90 minutes. If you have to be mentally prepared, it doesn't matter whether you are favourite or not. Ini kali kedua wakil Malaysia mara ke perlawanan akhir Piala AFC dengan kali terakhir dilakukan oleh Johor Darul Takzim selaku juara tahun 2015. Kejuanan X Rugby Wanita bawah 17 tahun kebangsaan, Sabah muncul juara menewaskan Kulai dengan kemenangan tipis 17 berbalas 15 mata. Kali pertama diadakan, kejohanan merupakan anjuran Program Pembangunan Rugby Negara NRDP dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN dan Malaysia Rugby MR berlangsung selama 2 hari bermula Rabu. Objektif penganjuran untuk memantapkan mutu pembangunan sukan rugby wanita tempatan dalam usaha menjadikan rugby sebagai sukan utama di Malaysia. Juga sebagai medium pemilihan pemain kebangsaan bagi kejohanan rugby Asia bawah 18 tahun yang akan diadakan di Nepal 20 Disember depan. Pada aksi final di Stadium Mini Shah Alam, Sabah di bawah kendalian Josephine Augustine dipaksa bekerja menyaingi tentangan sengit Kulai. Emma Marie Marcellus dijulang pemain terbaik perlawanan akhir, sementara Odette Olana Henry Lejuki menyumbang mata tertinggi dengan 2 try, membantu Sabah muncul juara dengan kemenangan 17-15. Operasi menyelamat seekor ikan paus humpback yang terbelit pada tali satu pelampung bagi menangkap udang di Laut Texada, Kanada menutup tirai Buletin Didik malam ini. Operasi membabitkan pasukan lautan dan perikanan Kanada sambil dibantu beberapa bot nelayan tempatan. Saya Fazlahani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.